Baik. Apa kehendak soalan? Okey, apa nama graf ini? Kena make sure dulu apa graf ini. Apa graf ini? Catapai. Cak. Catapai. Aduh, mak tergelak tergoleng-goleng saya dekat rumah saya ni. Bila jual lah ada word catapai dalam tu. Kalau catapai dia akan, ayat dia macam ni tau. Sediakan carta yang sesuai. Bawanya catapai. Oh, gedeban kamu ni. Okey, apa ni? Graf yang sesuai. Dia minta graf yang sesuai menunjukkan perbezaan jumlah aduan. Menunjukkan perbezaan. Okey. Cikgu. Apa? Positif negatif? Kena soalan cikgu lain cikgu. Kenapa soalan cikgu apa? Cikgu lain. Soalan cikgu lain. Cikgu beri yang bukan dalam buku ya. Oh, bukan dalam buku. Fikir dalam buku, Cik. Bukan, sebab itulah saya bagi ni awal. Dalam buku saya akan cakap muka surat berapa. Okey? Bila tema ada catapai. Patutlah yang belah catapai. Lucu lah kita orang tu. Okey. Okey, sambung balik. Dia bukan dalam buku ini daripada buku lama. Sebab buku yang sekarang ada ni dia tak merangkumi bentuk soalan ini. Cikgu pilih soalan ini yang di-share oleh cikgu-cikgu lain sebab bentuk soalannya berbeza. Dia adalah graf memesong. Graf ini graf memesong ataupun graf positif negatif. Kenapa kan graf positif negatif biasanya ada perkataan kadar perubahan, peratusan perubahan. Betul, setuju tidak? Kalau graf memesong menggunakan istilah kadar, menggunakan istilah peratusan kan? Tapi soalan ini dia tak menggunakan istilah-istilah itu. Dia menggunakan istilah lain which is perbezaan. So, kamu tahu sekarang bila ada perkataan perbezaan, kemungkinan besar dia graf positif dan positif negatif. Akan ada kawasan positif dan kawasan negatif. Maka ia akan membentuk graf memesong. So, dah tahu dah dia graf memesong. Jadi, kalau graf memesong, dia boleh jadi sama ada graf garis atau graf bar. So, bila kamu dah tahu dia graf memesong, terus kepala anda digest ini graf bar ke graf garis? Okey, kalau kamu rasa ini graf garis, ada tak dalam ayat ini menunjukkan perkataan-perkataan seperti aliran, seperti pola, seperti unjuran? Tak ada. So, bila tak ada, dia akan jadi confirm lah, dia akan jadi graf bar. Mula-mula kamu kena pasti apa jenis graf memesong, kemudian dia akan jadi graf bar. Okey. Bila dia graf memesong, cikgu, saya cakap mesti ada macam tu. Ni jumlah cikgu, ada perkataan jumlah cikgu. Kalau ada perkataan jumlah, apa yang kamu ingat? Kalau ada perkataan jumlah, dia jadi graf bar apa ini? Jawablah. Komponen kan? Sebab cikgu hari tu pernah cakap ada je perkataan jumlah, maka graf itu jadi graf komponen. Kan? Tetapi sini ada case lain. Oleh sebab dia special, graf memesong ni special, maka perkataan jumlah ini bukanlah menunjukkan graf itu jadi graf komponen. Yang komponen tu kan yang bertingkat-tingkat. Okay, hari tu saya guna istilah komponen tu merujuk kepada flat, rumah pangsa, rumah kondominium yang bertingkat-tingkat. Yang compound tu adalah yang single mingle. Single mingle. Tapi sekarang ada word jumlah, maka kepala kamu pun terus berfikir ini graf bar komponen.
sebabnya ada perkataan jumlah, maka sepatutnya dia akan jadi yang bertingkat-tingkat macam ni. Yang bertingkat macam ni. Color-color, pelbagai color. Tapi kes graf memesong tidak boleh berlaku. Memang tak akan berlaku lah jumlah tu. Sebab kamu kena tolak nilai. Nak tolak. Takkan kamu tolak. Tak logik lah kamu ambil jumlah tapi tolak isi dalamnya. Tak akan berlaku macam tu. Jadi jumlah ini untuk graf memesong tidak menggambarkan graf komponen. Buatlah catatan. Kalau graf garis, bukan graf garis, kalau piramid, kalau graf bar biasa, garis biasa, jumlah ini memang menunjukkan soalan itu akan jadi komponen. Tapi untuk graf garis, jumlah ini tidak menggambarkan graf garis. Graf memesong. Untuk graf memesong, jumlah ini tidak menggambarkan komponen. Tidak menggambarkan apa-apa. Dia graf biasa aja, single juga. Okey, so ini akan jadi graf bar compound yang single itu. Okey, ulang balik. Kenapa boleh single cikgu sedangkan ada word jumlah? Sebab kamu menolak nilai. Nilai A, nilai B, tolak nilai A. Jadi kalau ada jumlah, kamu tak boleh tolak. Sebab itulah graf memesong jumlahnya tidak ada menggambarkan apa-apa yang penting. Okey, Felicia. Okey, tak apa, saya ada record. Teks saya pun saya dapat di-share je. Okey. Okey. Alright. Okey. Dah tahu keadaan jumlah, keadaan graf, apa kehendak dia ni? Apa kehendak dia? Sebab kita nak tengok dia punya elemen. Apa kehendak yang pertama? Dia nak minta perbezaan. Okey, perbezaan apa? Perbezaan jumlah aduan. Okey, jumlah aduan terhadap kaki tangan awam di pejabat kerajaan persekutuan mengikut. Okey. Kehendak pertama adalah perbezaan jumlah aduan di pejabat kaki tangan pejabat kerajaan persekutuan ikut apa? Ikut jenis aduan. Ikut jenis aduan. Kemudian ada dia bagi tempoh dengan menyatakan antara tahun 2010 dengan 2011. So antara. Dia guna istilah antara. Sebab itulah makinlah mengesahkan dia adalah graf memesong positif negatif sebab ada perkataan antara ini. Okay, salah satu tips yang kamu nak tahu soalan itu adalah soalan memesong ataupun graf bar biasa bila ada word antara juga. Okay, salah satu tipsnya. Jadi 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen. So hanya ada 3 elemen dan dia memang bukan jadi graf piramid lah. Atas sini pun dah cakap dia adalah graf memesong. So ada 3 elemen. Baik. Dah nampak dekat sini, kamu dah tahu dah. Ikut jenis aduan ini akan jadi petunjuk. Saya buat macam ni macam senang je. Tapi bila kamu buat sendiri, susahnya saya nak cari-cari macam mana kita nak baca semudah yang cikgu padah ya. Bolehkah? Boleh menerima? Okey, petunjuk. Maka kamu dah boleh lakarkan jadual. Lakarkan sahaja supaya kamu tak lupa kan? So, kamu letak sini adalah jenis aduan. Okey, jenis aduan. Garis. Kita tak tahu. Ini belum baca ni. Cikgu baru melihat daripada soalan. Belum baca petikan lagi. Hanya daripada soalan ni kamu dah boleh analisis macam-macam benda. So kamu apply lah
yang dah cikgu banyak tunjuk cara ni, apply lah masa kamu menjawab soalan latihan apa-apa latihan graf. So, ada jenis aduan akan jadi petunjuk. Kemudian, sebab ada tahun, kamu memang confirm sini akan ada tahun 2010 dengan 2011. Lakarkan graf. Lakarkan jadual. Macam ni saja dah boleh siap. Kemudian, barulah kamu nak pergi baca petikan. Baca-baca petikan dia. Okey, baca perenggan pertama, tidak ada maklumat yang boleh dipindahkan. Perenggan pertama ni tak ada maklumat yang boleh dipindahkan. Okey, tukar warna pink. Perenggan 1 ni tak ada maklumat yang boleh dipindahkan. Okey, perenggan 2 ada tak maklumat yang boleh dipindahkan? Okey, bila baca, saya tukar highlight lah. Highlighter. Warna. Okey, warna pink juga. Cari terdapat beberapa keinginan awam yang harus mengamalkan budaya kerja yang tidak berkualiti. Pada tahun 2010. Okey, dah ada ayat. Tahun 2010. Lewat mengambil tindakan masih rendah dengan jumlah aduan lambat mengambil tindakan. Okey. Jumlah aduan lambat ambil tindakan. Ini akan jadi jenis aduan. So, kamu tulislah dekat sini jenis aduannya. So, sini akan jadi jenis aduan pertama adalah lambat mengambil tindakan. Lambat. So, kamu tulislah macam ni. Lambat ambil tindakan. Okey, lambat ambil tindakan. Tahun 2010, dia dah nyatakan tahun 2010 sebanyak kes. So, 1, 1, 3, 4. Ada perkataan kes kat hujung sini. So, kamu sudah tahu unit dia akan jadi apa? Unitnya akan jadi kes. Jadi, kamu letaklah atas sini. Apa dia punya label paksi Y? Kamu kena tulis adalah jumlah aduan awam terhadap kaki tangan awam di pejabat kerajaan persekutuan mengikut ikut jenis aduan dalam kurungan case. So panjanglah namanya. Saya guna short form je. So kamu tahu JAATKADIPKP apa semua ni adalah ayat jumlah aduan semua yang hujungnya mesti case. Kenapa? Sebab dalam petikan dia menggunakan unit case. Okey. Dan kamu baca. Apa lagi ayat yang ada? Guna highlighter loh. Apa lagi yang ada? Yang ada adalah jenis untuk jumlah teks sebanyak ini. Okey, pelbagai kempen cemerlang, pindahkan dekat jadual. Nanti kamu pindahkan dekat jadual. Pelbagai kempen perkhidmatan cemerlang dan pendapat kualiti kerja telah menunjukkan berlaku penurunan jumlah aduan yang sama pada tahun 2011. Okey, dah ada sini kepada 814. Kepada. So, apa nak ditulis dekat sini? Apa di sini? Question mark. Okey, baca lagi perenggan yang ketiga. Integriti yang penting mengenai image. Okey, masih terdapat tangan mengamalkan sikap pilih kasih dalam tabir urus. Okey, jadi aduan yang kedua adalah mengamalkan sikap pilih kasih. Berlaku peningkatan sebanyak berlaku peningkatan sebanyak ini kes kepada ini pada tahun 2011. So kamu tahu dah. Kepada 987 kes 2011. Jadi tahun 2011 berapa nilai tahun 2011?
Ini adalah apa? Apa nama tadi? Sikap mengambil. Sikap pilih mengambil. Mengamalkan sikap pilih kasih. Dia kata tahun 2011 987. So tahun 2011. Baca 2011 ini question mark 987. Okey, 987. Walaupun ini recording, okey, saya akan beri nanti masa hujung habis kelas sebab ada perbincangan lagi. Ya, kamu mengharapkan recording ni saya akan bagi untuk kamu buat latihan nanti. Sebab selepas perbincangan 2 ni anda kena buat graf, hasilkan jadual dan graf. Okey, 897 tahun 2011. Okey, baca habis ayat dia. Berlaku peningkatan sebanyak 167 kes kepada 987 pada tahun 2011 berbanding tahun 2010. Okey, apa maksud ayat ini? Peningkatan 167 kes kepada 987 pada tahun 2011 berbanding 2010. So, daripada ayat ini, tahun 2011 lebih banyak daripada 2010. Kah tahun 2010 lebih banyak daripada 2011? Kalau kamu faham ayat ini. Apa dia punya tu? Masa tu 2011. Okey, daripada ayat ini, adakah 2011 lebih banyak daripada 2010 atau 2010 lebih banyak daripada 2011? Tolong jawab. Ya, kamu senyap. Mana satu? Berlaku peningkatan sebanyak ayat ini ini berlaku peningkatan sebanyak ini kes kepada ini pada tahun 2011 berbanding tahun 2010. So ayat ini bermaksud 2011 banyak lagi. Yes, 2011 banyak lagi daripada 2010. Betul. So inilah yang betulnya. 2011. Jadi kalau 2011 987, berapa 2010? Kamu dah kata 2011, bukan kamu. Sepatutnya memanglah 2011 lebih banyak daripada 2010. Jadi takkanlah awak nak tambah 987 tambah. Sebab dia kata peningkatan sebanyak, cikgu tambah cikgu. Tapi ayat situasi sepatutnya adalah 2011 lebih banyak daripada 2010. So kamu cari lah sini berapa. Okey. Apa maksud ayat ini? 2010 adalah berapa sebenarnya? Kena ingat 11 ini lebih banyak daripada 2010. Okey. Kemudian saya biarkan kosong anda jawab. Sebab dah ada jawapan tadi, 2011 memang lebih banyak daripada 2010. Okey, ayat seterusnya. Salah laku kaki tangan juga meningkat. Jadi ini jenis aduan yang kedua. Yang seterusnya iaitu salah laku kaki tangan. Jadi salah laku kaki tangan meningkat sebanyak ini daripada Okeylah Syed. Salah laku kaki tangan juga meningkat sebanyak ini daripada 724 kes pada tahun 2010. Maksudnya daripada 724 kes pada tahun 2010. Jadi 724 kes pada tahun 2010. Jadi 2010 724 kes. Jadi berapalah tahun 2011? Dia dah guna ayat meningkat sebanyak ini. Macam mana kita nak hitung benda ini? Meningkat sebanyak 24.59% daripada 724. Hal itu masa kita bersemuka, pernah kan saya tunjuk cara menggunakan kalkulator kamu yang straightforward? Tekan dalam ni ada kalkulator ke tidak? Tanggaluk.
Kalau ada kalkulator, okey, tekan kalkulator. Coba. Salah. Keluarkan kalkulator. Ini tu kalkulator. Okey. Keluarkan kalkulator. Ini katalah kalkulator anda 724 dia kata meningkat sebanyak 24.5% daripada. Jadi meningkat sebanyak, so meningkat sebanyak tambah 24.59%. So berapa? Jadi meningkat daripada 724 meningkat 24.5% menjadikan jumlah ini ialah 902 sahaja. Belakang ni kamu tak perlu ambil lah. 03 ini kan kosong, ini pun 3, jadi dia kekal kepada kosong, 2 angka perpuluhan. So boleh meningkat sebanyak ini 724 meningkat 24% pada tahun 2011 berapa? 902. Okey. Kebanyakan kes laku, settle sudah. Kebanyakan melibatkan perlakuan dan tindakan yang kurang profesional dilakukan semasa bekerja. Okey, settle dah perenggan ketiga. Perenggan keempat. Okey, dalam usaha meningkatkan pada tahun 2010. Ada ayat dia. Keluar sudah. Tahun 2010 apa ni? Sebanyak 653 kes melibatkan aduan hasil kerja tidak berkualiti. So ini jenis yang seterusnya. Hasil kerja tidak berkualiti. Berkualiti lah. Berapa? 2010 653 kes. Walau bagaimanapun, ini akan menghasilkan kegiatan awam cekap berkualiti melalui kebijakan perkhidmatan menjadikan jumlah kes berkurang kepada. So tak perlu nak buat apa-apa. Tak ada operasi tambah tolak, tak ada. Berkurang kepada 491 kes tahun 2011. Okey. Perenggan kelima. Kebanyakan kaki tangan yang masalah seperti keberhutangan tinggi atau masalah kurang bekerja. Kaki tangan yang kurang mesra apabila melayan pelanggan dan kali ini telah memberi kesan negatif pada sebanyak 335 tahun 2010. Okey, apa jenis aduan dia ni? Kurang. So jenis aduan dia adalah kaki tangan awam kurang mesra apabila melayan pelanggan. So kita boleh ambil kaki tangan kurang mesra. So jenis aduannya ialah kaki tangan kurang mesra. Okay. Kurang mesra. Jenis aduannya kaki tangan kurang mesra. Okey, kurang mesra. Kalau kamu nak tulis apabila melayan pelanggan ni panjang sangat, tak apalah, kaki tangan kurang mesra saja. Memberi kesan negatif kepada imej sektor awam apabila sebanyak 335 tahun 2010. 335 tahun 2010. Namun merosot sebanyak. Ada lagi kes. Merosot sebanyak. Merosot. Tadi yang atas ni meningkat. Kalau meningkat, operasi apa tadi? Tambahkan. Sekarang dia kata merosot. Turunlah. Merosot kepada, merosot sebanyak 33.13%. Okay, macam ni hitung di kalkulator. Kalau meningkat sebanyak, kita tekan tanda tambah. Tadi, sekarang ni merosot. Merosot, tekan tolak lah. 335 tolak. Berapa tu? 13 perpuluhan 13. Oh, backspace. 33.13%. Berapa? Jadi
dia merosot. Berapa nilai yang dia merosot tu? Adalah 220. 224. Oh, dia mengambil ruang ini kah? 224 perpuluhan 0145 ni. Sama juga ni kosong kan, dua angka dua tempat perpuluhan 01 kan. Jadi 1 ini kurang daripada 5, jadi kekalkan perpuluhan kosong ini. Jadi jawapan kamu 224 sahaja. Okey, ada lagi tak lain-lain? Up sikit. Okey, tengok lagi apa lagi yang ada. Cikgu ada soalan. Apa ya? Apa soalan? Sikap pilih kasih pada tahun 2011 ya. Sikap pilih kasih. Sekejap, mana sikap? Nah, okey, tahun 2011. 987. Bukan sepatutnya 987 ya, pada 2010 kah? Peningkatan sebanyak, Adakah saya salah baca? berlaku peningkatan sebanyak 167 kes kepada 987 pada tahun 2011 berbanding tahun 2010. Anda Nanti. Okey. buat betul? Sorry cikgu. Pada tahun 2011. Maksudnya meningkatlah daripada 2010, meningkat daripada 2010. Apakah nilai 2010 tu kita tak tahu, tapi yang meningkat 167 kes yang meningkat menjadikan tahun 2011 987. Mesti ada something nilai dekat situ yang bila dia meningkat sebanyak 167, dia meningkat sebanyak 167 menjadikan tahun 2011 987. So berapa yang question mark tu? Yang question mark tu yang soalan ni minta kamu isi kelak. Okey. Baik, tadi kita berhenti dekat siapa tu? Dekat kaki tangan kurang mesra. 2011, okey, dah ada jawapan sini. Now, lain-lain kelemahan pada tahun 2011 mencatatkan peningkatan. Jadi ini akan jadi jenis aduan yang terakhir, lain-lain kelemahan. So tulis ini lain-lain kelemahan. Tahun 2011 salah. 2011 nya kata mencatatkan peningkatan sebanyak 230 kes berbanding tahun 2010 sebanyak 423. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat yang ini? Pada tahun 2011 mencatatkan peningkatan sebanyak. So tanya dengan diri sendiri. Macam ni ya. 2011 lebih banyakkah 2010? Ada lagi statement ini. 2011 mencatat peningkatan sebanyak ini berbanding pada tahun 2010 sebanyak ini. So daripada dua ayat ini, tolong digest 2011 lebih banyak daripada 2010 ataupun 2010 lebih banyak daripada 2011. Which is which? Ayat tu. 2011 banyak lagi cikgu. Ya, sepatutnya. Bukannya sepatutnya, memanglah 2011 mencatat peningkatan. 2011 tu mencatatkan peningkatan berbanding 2010. So ayat ini okay, 2011 lebih banyak ini. Ayat ini dengan ayat yang tentang siapa nama yang sikap pilih kasih, cara dia menulis berbeza, tapi maksudnya tetap sama. 2011, maksud cikgu tadi ialah dia nak menunjukkan bahawa tahun kedua itu lebih banyak daripada tahun pertama. Tahun yang terkini 2011 lebih banyak daripada tahun yang pertama, yang kemudian terdahulu. Tapi ayat bahasa yang dia guna tu pelbagai. Dia tak fix satu bentuk ayat saja. So untuk soalan ABK ni kamu kena faham betul-betul ayat itulah. Bukan cikgu ya
Okey lah, tu dah. Okey, tak apa. Okey, Dorin. Jadi maksud cikgu ialah, cikgu dah sampaikan, soalan ABK ni bukan sebab kamu tak tahu itu graf apa. Kamu boleh, kamu boleh kenal pasti. Anda boleh kenal pasti yang dia punya yang color hijau ni, kamu boleh mengenal pasti. Apabila anda nak menghasilkan jadual, situlah yang sebenar-benarnya yang sangat memainkan peranan untuk menghasilkan. Kamu dah tahu dia graf macam ni. Tapi bila data kamu tu baca silap, bentuk graf tu betul, tapi mungkin akan dikurangkan markah dari oleh sebab data kamu silap calculation ataupun kamu silap faham maksud ayat-ayat dalam petikan. So dia tidak susah sebenarnya, bukannya susah pun, asal kamu faham petikan itu. Okey. Jadi sekarang ni memang dah nampak ada dua bentuk ayat penulisan tapi maksud yang sama. Yang mana tahun kedua itu lebih banyak daripada tahun pertama. Cuma ayat yang berbeza dia guna pakai untuk sengaja mengelirukan calon. Tapi bila kamu faham mana satu lebih banyak, tahun kedua kah, tahun pertama lebih banyak, tak ada jadi masalah. Jadi untuk soalan ABK, bukan sebab kamu tak tahu itu graf apa. Yang jadi masalah adalah kamu masih kurang lagi nak memahami ayat-ayat bahasa itu. Untuk dipindahkan, untuk dilakukan apakah operasi pengiraan yang betul. Okey, daripada sini sambung balik sampai ke hujung ni. 223 kes meningkat pada tahun 2010. Apa saya cakap? Pada tahun 2011 peningkatan sebanyak ini. Aduan pada tahun 2010 sebanyak berbanding 2010 nya adalah 423. So sebab dia dah kata meningkat sebanyak, perkataan peningkatan sebanyak, so kamu kena carilah berapa dia punya nilai di sini. Jadi ini lakaran. Ini yang cikgu masukkan, kamu hanya melakar. So, kemudian barulah kamu boleh melakukan jadual yang lengkap. Baik. Tapi jadual kamu ni sebenarnya belum lengkap sebab anda belum kira lagi dia punya perbezaan. Okey, atas ni dia minta perbezaan. So, kena ada extension. Ingat ada extension. Okey, apa extension yang perlu kita lukis ni? Apa extension yang perlu kita tulis? So, extensionnya saya guna color purple. Sebab hari itu pun kita guna istilah extension warna purple. Jadi, sambunglah satu extension. Tapi dekat extension ni, nama dia ada panjang sedikit daripada Okey, apa nak ditulis di sini? Yang hantar-hantar tu saya selalu buat pembetulan dekat sini pada jadual kamu. Tapi bila cikgu tengok dekat graf, penulisan tu betul lah, syukur, ni betul. Sepatutnya tulis apa yang ada pada jadual, itu yang ada pada graf. Tapi kalau marking dalam exam, pemeriksa akan mark jadual dulu. Dia tengok jadual, betul. Jadual, markah jadual ni 5. Siapa dapat 5/20, maksudnya markah jadual dia penuh lah. Ini markah penuh jadual. Markah penuh jadual. Bila betul semua, dia akan bagi 5/20. Kemudian dia semak
graf. Bila semak graf, label pun betul, semua betul, dia bagi 20/20. So, maka keseluruhan bahagian B kamu adalah 20/20. Dia tak akan jadi 25 lah. Sebab cikgu kata maka tu 20. Jadual 20. Graf jadual 5. Graf 20. Sepatutnya dapat 25/20 lah. Mana boleh lebih besar daripada atas, lebih besar daripada bawah, kan? Okey, jadi kalau amalan yang sebetulnya ialah apa yang ada pada jadual, begitu juga yang ada pada graf. Cuma sebab tu cikgu selalu semak jadual dulu. Bila cikgu semak jadual, memang jadual kamu yang menghantar tu memang cikgu akan buat pembentuan dekat jadual. Tapi bila dekat graf, penulisan label tu betul. So, tak jadi masalah. Jadual ini, markah 5 jadual ini untuk backup kalau graf kamu salah. Ini tajuk graf positif negatif, kan? Graf positif negatif. Tapi kamu lukis graf piramid, dapatlah 1/20. Bila 1/20, pemeriksa itu akan ambil sahaja markah jadual kamu. Berapa kamu dapat markah dekat jadual ni? 3. So, 3/20 lah markah anda. Begitu. Okey, ulang balik. Bukan ulang, sambung. Jadi, pada extension ini, sebab cakap dekat extension dia punya label tadi kan, kena tulis bukannya jumlah, bukan sekadar copy paste ini awak copy yang warna hijau ni, letak dekat warna purple ni, cuma tambahkan perkataan perbezaan. Perbezaan. Barulah jumlah aduan semua tu, jumlah aduan awam terhadap kaki tangan awam, semua sehingga apa? Sehingga mengikut jenis aduan. Ikut jenis aduan dalam kurungan peratus. Jangan anda tulis sini perbezaan, sedangkan ini belum beza lagi. Ini adalah nilai mantak daripada petikan yang bukan beza. So, jangan sebarang letak sini perbezaan. Macam latihan yang hari tu, semua letak sini peratus perubahan. Lekat ya dekat situ pun tulis peratus perubahan, tapi nilai unit peratus. Sini kata peratus perubahan, tapi sini unit dia hektar. Salah. Bukan main sebarang tulis macam tu. Dalam tu nilai hektar, kenapa nak letak peratus? Bukan ada peratus pun dalam sini. Okey, yang kena tulis peratus adalah dia punya extension. Tapi jangan juga tulis peratus perubahan dalam kurungan peratus. Sebab pernah dinyatakan label tajuk pada graf, tajuk graf atas tu tidak melambangkan label paksi Y. Faham maksudnya? Maksudnya ialah dalam tajuk kamu menulis daripada Malaysia, titik bertindih. Perbezaan jumlah aduan awam terhadap kaki tangan awam di Pejabat Kerajaan Persekutuan. Pejabat Awam Persekutuan mengikut jenis aduan antara tahun 2010 dengan tahun 2011. Lepas tu, ini tajuk. Okey, saya letak warna merah. Sekejap. Alih. Sekejap. Ni yang saya masukkan. Tajuk, anda tulis tajuk Malaysia. Sebab ni, apa dia punya itu? Pejabat Perdana Menteri. Sumber daripada mampu Jabatan Perdana Menteri. Okey, Malaysia lah. Betul lah Malaysia. Okey, Malaysia. Perbezaan
semua sehingga tahun 2011. Kemudian kamu pun tulis jadual graf. Atas sini kamu hanya letak perbezaan jumlah aduan awam. Perbezaan jumlah aduan awam. Dalam kurungan. Okey, tak tahu lagi apa dalam kurungan. Okay, kamu buat macam ni. So, yang cikgu masukkan tadi, tajuk ini tidak melambangkan label. Label ini tidak bergantung kepada tajuk. Label kamu ni perbezaan jumlah aduan awam sahaja. Sedangkan tajuk atas perbezaan jumlah aduan awam terhadap kaki tangan awam di pejabat persekutuan ikut jenis aduan. Itu tajuk. Tapi kamu hanya tulis perbezaan jumlah aduan awam dalam kurungan unit. So, label dengan tajuk tidak ada kaitan. Maksudnya, kalau label kamu tidak lengkap, dapat 1/20 lah. Sebab ada pelajar pernah argue. Kan tajuknya dah butak-butak besar madah perbezaan aduan cikgu. Apa hal bawah tu mesti buat tulis dengan lengkap? Sebab reasonnya, justifikasinya ialah tajuk dengan jadual dengan label tidak ada kena-mengena. Tajuk is tajuk lah. Label tu lah kita mahu tahu apa nama label tu. Label perbezaan jumlah awam. Jumlah awam apa? Ada lagi question mark. So, pas lagi jawab. Perbezaan jumlah awam terhadap kaki tangan awam. Apa? Di mana? Jawab lagi. Di kerajaan persekutuan. Mengikut jenis. That's why label ini mesti lengkap. Supaya orang tak tertanya-tanya. Label ini tentang apa? Tentang perbezaan jumlah aduan awam. Jumlah aduan awam yang mana? Jawab. Malah je ada question. So, that's why kena tulis dengan lengkap. Alasan, justifikasinya. Kenapa tulis dekat tajuk dah ada. Tapi dekat label pun kena tulis lagi. Kerana tadilah, kerana akan ada persoalan. Malah dia bertanya, perbezaan jumlah apa? Kamu jawab lagi. Di mana? Jawab lagi. So, kena tulis dengan penuh. Kalau nak markah 20/20. Kalau nak markah, kalau kamu rasa malas nak menulis, no problem. Tak ada masalah. Kamu nak tulis perbezaan jumlah ajak pun boleh. Saya tak kata tak boleh. Boleh. Tapi dapat 1/20 lah. Itu je lah. Bezanya anda yang menulis perbezaan jumlah dengan yang menulis perbezaan jumlah aduan awam terhadap kaki tangan awam. Dengan lengkap tu dapat 20/20. So, pilihan di tangan anda. Baik. Bawa cerita pasal tu. Jadi, perbezaan, kita patah balik kepada yang warna purple. Okay, tukar balik pen warna purple. So, perbezaan jumlah aduan awam terhadap kaki tangan awam ni, apanya punya unit? Sebab sebelum ni kita belajar asal warna purple je mesti unitnya peratus. Asal warna purple je mesti unitnya peratus. Ada extension. Ini yang dipanggil extension. Extension jadual. Okey, apa unit yang betul letak dekat sini? Sebab dalam ayat ini, dalam soalan itu sendiri, okey, kalau kamu lihat soalannya, tidak ada perkataan peratus diguna pakai. So, janganlah main letak-letak peratus je. Asal nampak graf memesong je, peratus tu di kepala kamu. Tak tahu soalan tu tentang apa. Pasal pada cikgu ajar peratus, kami buat peratus lah. Jadi, tengoklah dulu apa unit yang dia pakai, apa permintaan dalam jadual ini, dalam soalan ini. Dia minta apa? Adanya guna perkataan peratus. So, tak boleh guna unit peratus lah. Sebab tak ada perkataan peratus pun dekat sini. Tak ada. Jadi, apa unit yang betul?
Apa unit yang betul dekat extension ini? Klik, 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 klik. Saya tahu ada ke tidak orang dekat handphone? Ke sudah pergi makan? Kak Cikgu. Apa unit sini? Case. Case, sebab soalan tidak menggunakan peratus perbezaan. Tak ada. Tidak ada. Dia hanya gunakan perbezaan jumlah aduan awam. Menunjukkan perbezaan jumlah aduan awam. Jadi, unit dalam sini masih kekal case. Masih kekal. Maksud sini tak ada. Masih kekal case. So, dalam extension pun jadual, unit kita masih menggunakan case. Sebab dalam petikan, dalam soalan dia sendiri menunjukkan apa? Menunjukkan perbezaan sahaja. Bukan menunjukkan peratus perbezaan. Tak ada. So, tetap case. Jadi, perbezaan case ini adalah untuk tahun 2010 dan hingga antara 2010 dengan 2011. Jadi, sinilah kamu tulisnya. Sini. Padam balik. Yang ni padam balik. So, anda tulis dekat sinilah. 2010 antara 2010 dengan 2011. Jadi, kamu hitunglah. So, kena lengkapkan jadual itu dulu, baru kamu dapat hitung yang berwarna purple ini. So, tugasan kamu pertama. Selesai dapat yang purple ini, baru anda pergi menghasilkan graf. Okey, menghasilkan graf ni pun belum tentu lagi dapat ni. Okey, apa graf yang perlu dihasilkan? Tak tutuplah tu. Okey, apa graf yang perlu dihasilkan? Saya nampakkan yang warna purple saja. Yang ni padam balik lah. Ini padam balik. Padam balik. Okey, apa graf positif negatif tadi nak? Macam ni nak menghasilkan graf positif negatif. Ingat, cikgu pernah ajar langkah demi langkahnya. Pertama, kamu dah dapat nilai. Pertama, anda kena tentukan skala dulu. Skala, macam ni tentukan skala. Apa yang perlu buat, cari nilai besar, cari nilai kecil, apa-apa semua. Lepas tu, ini bahagian A saya kata. Ini bahagian B. Bahagian B, kena tentukan kedudukan titik asas dulu. Tentukan titik asas. So, skala apa semua ni, semua ini hanya dari nilai extension. Bukannya yang berwarna pink tadi. Bukan yang berwarna pink. Yang berwarna purple. So, pengiraan skala, pengiraan titik asas ini daripada nilai extension. Nilai ini. Bukan yang warna pink tadi. So, kamu hitung. Maka, kamu dapat skala. Kamu dapat jadual. Dapat titik asasnya di mana. Tulis sini. Salah. Sini titik asas. Sini adalah tahun. Okey, tahun. So, tahun sini mesti hanya ada satu kelompok sajalah. Tak ada banyak kelompok. Satu kelompok saja. Hingga 2011. Lukislah. Graf bar. So, untuk graf ini, sebab dia satu kelompok demi satu kelompok. Jadi, ini aduan yang pertama. Okey, apa aduan kamu yang pertama tadi tu? Pertama adalah aduan tentang lambat ambil tindakan. Warna blue. Jarak kan? Dapatlah aduan kedua. Aduan kedua tadi, pilih kasih. Lepas tu, jarak lagi, aduan ketiga. Jarak lagi, aduan keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5, ada 6 aduan. So, bangunan yang single ini pun ada 6 juga. So, ini sebab ada satu tempoh, jadi dia
rongak-rongak macam ni lah. Rongak giginya, rongak. Sebalik satu tempoh. Kalau dia 2 tempoh ataupun 3 tempoh, dia berkumpulan, berkelompok. Boleh? So, aktiviti kamu hari ni hasilkan, lengkapkan jadual ini dengan hasilkan graf. Okey, itu yang soalan pertama, soalan 29. Cikgu teruskan kepada soalan 8. Okey, soalan 8 ini, soalan 8 juga apa kehendaknya, apa jenis grafnya. Bila cakap kehendak tu banyak benda lah. Nak tentukan apa bentuk graf ini, garis kah, bar kah, kemudian dia komponen kah, tak komponen kah, kemudian apa elemen-elemen. So ini graf apa ni? Menunjukkan perubahan bilangan. Perubahan bilangan. Ada berapa lagi orang dalam kelas saya ni sekarang ni? Berapa masa kamu? Oh, banyak lagi sini. Graf bar memesong, cikgu. Ya, betul. Graf bar memesong. Bar memesong sebab dia minta perubahan bilangan. So, 2 soalan ini yang sebenarnya cikgu nak introduce perkataan-perkataan yang juga membawa maksud graf memesong, graf positif negatif, selain daripada perkataan kadar ataupun peratusan. Selain daripada perkataan itu, perkataan-perkataan ini juga menunjukkan dia adalah graf memesong. Lagi satu, ada perkataan antara tahun. Jadi, kehendak saya tahu bahawa memesong. So, apa? Mula dengan K. Apa kehendak dia adalah perubahan bilangan penggunaan air. Okay, bilangan penggunaan air industri ikut negeri terpilih. Lepas tu apa tempoh yang dia beri? Antara 2008, 2009, 2010. Jadi sama 3 elemen. Jelas sekali sini akan jadi petunjuk. Bila kamu dah biasa, kamu dah boleh buat macam ni, dengan cepatnya kamu menghasilkan jadual. So, sini akan jadi negeri terpilih. Lepas tu sini confirm lah tahun-tahunnya. 2008, 2009 dengan 2010. Okey, lepas tu bila anda baca, terus kamu bila dah ini belum baca petikan lagi ni. Yang color merah ni masih lagi mengulas soalan. Belum baca petikan. So bila dah habis, dah selesai kamu buat macam ni, lakaran jadual tu, baru anda buat petikan. Petikannya saya gunakan hitam. Okey. Petikan perenggan 1 ada apa-apa yang nak dibaca. Tak ada. Selalunya tak ada lah. Tapi jangan anggap setiap kali tak ada. Kena baca juga perenggan pertama ni. Takut perenggan pertama ni akan menggambarkan keseluruhan perenggan. Tapi dalam kes kita ni tak ada maklumat. Okey, perenggan kedua. Okey, ni negeri Perak. Okey, dah jumpa dah satu negeri. So, tulis Perak. Perak apa daripadanya? Pembuatan mendorong peningkatan jumlah industri yang menggunakan air. Tahun 2008. Okey, dah ada data. 2008. Kegunaan air 1,347 unit. Okey, 1,347 unit. Dah ada perkataan unit sini. So, terus kamu buat catatan bahawa label kamu atas sini, yang cikgu gerak-gerak ni, kamu kena tulis apa? Jangan engkau perubahan. Benda ini belum berubah lagi. Ini ada data dia sendiri. So, kamu tulis bilangan. Bilangan. Jangan tulis perubahan sebab
Situ kata perubahan. Kamu bukankah perubahan? Bukan perubahan. Belum berubah lagi. Sebaiknya kamu memindahkan data original pergi ke jadual sahaja. So, bilangan penggunaan, penggunaan air industri mengikut negeri-negeri terpilih. Saya tulisnya terpilih. Apa unit yang kamu nak guna dalam sini? Cepat jawab. Apa cikgu nak letak dalam kurungan ini? Klik. Unit. Ya, unit. Unit sajalah. Sebab dia tak ada mililiter kah, tan metrik kah, kilometer tak ada. Dia menggunakan perkataan unit. So, kamu letaklah sini unit juga. Sambung. Kemudian unit tahun 2009 bertambah kepada, memang ada bertambah tapi kepada 1359 unit premis industri. Pada tahun berikutnya bertambah kepada 1364 unit. Ini 2010. Baru settle untuk Perak. Kemudian untuk perenggan ketiga ni Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Baik. Cikgu sebenarnya dah buat dia punya jadual. Daripada jadual yang cikgu dah buat ni, data dia tidak semencabar tadi. Tidak semencabar soalan 29 tadi. So, saya biarkan kamu lengkapkan semua nilai-nilai pada petikan. Daripada petikan, pindah ke jadual. Kemudian, lepas daripada jadual ni, jangan berhenti sini. Belum selesai lagi. Mesti ada extension. Memang kena ada extension. Sebab apa? Sebab kita nak cari perubahan bilangan. Perubahan. So, gerakkan sedikit. Jadi, kamu kena tambah extension, iaitu jadual tambahan. Jadual tambahan. Sini adalah apa tu? Perubahan. Baru engkau perkataan perubahan. Di sini letak perkataan perubahan. Perubahan apa? Kopi balik yang warna hitam ini, yang kalau hitam ni, letak sini lagi. Perubahan bilangan penggunaan air negeri-negeri terpilih. Terpilih. Apa unit kita sekarang? Apa saya nak letak dalam kurungan ni? Masih lagi apa? Unit. Bukan peratus, bukan apa. Masih. Unit. Betul. Sebab apa? Sebab dalam soalan bukannya minta peratus perubahan, tak ada. Dia minta perubahan bilangan saja. Bilangan 10 menjadi 11. Berapa perubahannya? 1. Macam mana maksud tadi. Tapi oleh sebab kita ada 3 tahun dan dia menggunakan istilah antara kan. Jadi automatik dia akan dibuat begini. 2008 dengan 2009. Sikit kamu hitung. Hitunglah daripada 2008 ke 2009 tu berapa perubahannya. Jangan ambil peratus. Just tolak begitu sahaja. Perubahan bilangan daripada 1359. Daripada 1347 menjadi 1359. Berapa perubahannya? Macam mana kamu nak hitung? Cuba fikir. Bagi tahu macam mana operasi kamu nak hitungnya. Ada yang nak menjawab? Sila angkat tangan. Salah. Bukan sila angkat. 2009 tolak 2008. Yes. 1359 tolak dengan 1347 sahaja. Tak perlu cari peratus. No need. Tolak sahajalah bilangan tu, tolak sahaja. Letak sini. Letak sini ikut negeri. Kemudian satu lagi 2009 dengan 2010.
10 pun kamu hitung berapa perubahannya. Letak ini. Kemudian last kali barulah lukis graf. Apabila lukis graf, saya gerakkan sedikit. Masa lukis graf, tadi soalan tadi tu dia rongak kan, macam gigi sebatang patah, lepas tu ada tumbuh lagi sikit gigi patah lagi. Sekarang ni dia tak macam tu lah, dia berkelompok. Salah. Dia berkelompok. Sekarang dia berkelompok lah. Tapi tetap juga mesti ada proses A tadi apa, proses B tadi apa. Rujuk balik. Kedua-dua proses ni tetap berlaku. Walaupun apa bentuk bangunan kamu tu berkelompok kah, gigi rongak kah, tetap ada A dengan B. Dan A dengan B ini cari daripada extension. Jangan cari daripada yang berwarna hitam. Data berwarna hitam, bukan. Ambil daripada berwarna purple ini. Dalam ni cari apa itu A, apa itu B, rujuk balik yang telah pernah dibincangkan. So, sini kelemahan pelajar untuk soalan yang macam ni, katalah sini titik tengah. Bukan titik tengah, titik asas. Baik. Kita ada dua kelompok kan? Kelompok 1 dan kelompok 2. So, kena tulis sini kelompok 1 sini adalah untuk tahun 2008 dengan 2009. Satu lagi 2009 dengan 2010. Jangan tidak tulis tahun. Kena tulislah tahun dekat sini. Jadi, ada berapa negeri yang dia sebut dalam sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 negeri. Jadi, setiap kelompok ni ada 5 negeri. Okey, 5 negeri. 5 negeri. Contoh. Kemudian, jarakkan. Katalah negeri 2009 sampai 2010. Semua positif. Tak ada pun yang negatif. Boleh jadi juga. Hanya ada satu saja negatif dari sini. Ini contoh, bukan yang betul. Ini contoh saja. Atas ni kenapa? Perubahan lengkap. Apa yang ada dekat jadual ni kena tulis dekat sini. So awak ada 2 graf yang nak dihasilkan. 2 jadual dan 2 graf perlu dihasilkan. Okey. 1 jam. Lama juga kalau saya nak bagi dengan anda ni. Okey. So perbincangan sudah selesai. Jadi nanti saya buat satu chat box dekat Telegram untuk kamu hantarkan jawapan-jawapan bagi soalan ini. Okey, satu lagi chat box itu kan kamu hantar sana dan saya buat pembetulan terus pada kata graf kamu. Silalah baca bukan hanya untuk orang yang menghantar itu. Masing-masing membaca sebab cara macam ni, sebab saya tak tahu apa kesilapan yang bakal kamu buat. Bila kamu dah hantar, baru saya boleh komen, baru saya boleh perbetulkan. Kalau kamu tak hantar, saya tak boleh nak guess apa kelemahan kamu. Cikgu akan ulang benda yang sama. Macam ni memang ada yang boring, sama juga. Memanglah sebab saya tak tahu kamu silap di mana. Sebab tak ada yang nak hantar latihan tu, tahniah lah sebab saya boleh komen dekat sana. So yang lain-lain sila belajar dari apa yang telah saya komenkan. Dan janganlah buat kesilapan yang sama juga. Bila dah tengok pembetulan yang dah dibuat, bila kamu sendiri nak hantar, janganlah lakukan kesilapan itu. Perbetulkan. Jadi nanti dekat chat box saya akan wujudkan 2 chat box. Chat box untuk kamu hantar latihan macam latihan 8 dengan latihan 17 baru-baru ni. Satu untuk 29, satu lagi untuk soalan 8. Saya hantar macam tu, so kamu hantar mengikut chat box yang diberikan. So kali ini saya harap ramailah menghantar. Sebab kalau kamu tak hantar, saya tak tahu kamu silap di mana. Okey, nanti kamu pun rasa susahnya juga ABK tu. Memanglah susah sebab saya tak tahu nak perbetulkan kamu masa latihan macam ni lah. Patutnya kamu kena hantar. Okey, so
PDP berhenti masa selebihnya sehingga pukul 1:30 nanti untuk kamu menyiapkan dua ini. Kalau sempat saya nak, kalau saya hantar, tengoklah saya hantar ke direct ke Telegram kamu video ni macam mana. Tapi saya tetap juga akan up dekat YouTube jugalah untuk kamu refer. Sebab saya takut hantar ke Telegram nanti dia jadi lagging. Kalau dekat YouTube dia tak lagging lah. Okey, itu sahaja. So kamu bolehlah mula menulis jadual dengan graf. Okey, sekian. Terima kasih. Pause. Stop.